Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Pengerusi memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan di peringkat jawatankuasa. Saya mengambil menyentuh butiran 02000 strategi fizikal dan juga 020300 belanjawan negara. Saya ingin tahu apakah mekanisme yang telah digunakan pakai untuk mencapai bajet yang seimbang dan bagaimanakah pengagihan terutama di negeri-negeri yang kurang maju seperti Sabah, Sarawak, termasuk juga Kelantan, Kedah, Terengganu, Perlis yang sepatutnya diberi keutamaan dalam bajet ini untuk melahirkan jurang ekonomi yang seimbang antara wilayah timur dan barat. Jadi sejauh mana mekanisme yang telah digunakan, apakah tambah baik yang telah dibuat, dan saya ingin tahu juga tentang jumlah bayaran royalti yang ditukar menjadi wang esen yang akan dibayar kepada negeri ini, sedangkan perkara ini sudah ada termaktub dalam Akta Pembangunan Petroleum 1975. Saya ingin penjelasan. Begitu juga saya ingin penjelasan tentang berkaitan dengan strategi cukai yang telah dikenakan, sebab kita lihat hari ini rakyat sangat tertekan dengan kos hidup yang tidak terkawal, dengan harga barang yang semakin mahal yang sehingga hampir 40% kenaikan harga barang, nilai ringgit yang semakin rendah sehingga berada di tahap yang terendah dalam tempoh 25 tahun. Begitu juga FDI yang jatuh teruk, termasuk juga ekspor negara yang semakin menurun lebih daripada hampir 14%, dan kita lihat apabila kerajaan menaikkan cukai SST 8%, apakah ini akan membantu ekonomi rakyat walaupun tidak dikenakan cukai kepada makanan dan minuman, tetapi dia terkesan. Begitu juga tentang bajet pembangunan yang dikurangkan dan ini akan memburukkan lagi keadaan ekonomi. Apakah ini yang membuktikan ekonomi madani sebenarnya gagal? Jadi saya ingin menyentuh seterusnya berkaitan dengan pengurusan wang yang tidak dituntut. Saya mohon penjelasan sejauh manakah mekanisme yang dibuat dan apakah penyelesaiannya. Begitu juga saya mohon penjelasan berkaitan dengan butiran 990300 yang berkaitan dengan justifikasi pengambil alihan litar Formula 1 yang berjumlah 46 juta. Saya ingin tahu berapakah pendapatan hasil daripada litar F1 di Sepang ini, dan adakah kerajaan mengambil alih ini dengan mengorbankan wang rakyat, sedang perkara ini tidak memberi impak yang baik kepada pendapatan negara, seolah-olah pikul biawak hidup. Jadi saya ingin tahu apakah justifikasi pengambilan 46 juta liter F1 ini. Dan begitu juga saya ingin tahu tentang 09200 projek berimpak tinggi dan kesejahteraan rakyat dengan peruntukan 100 juta. Jadi saya ingin tahu apakah projek-projek yang berimpak tinggi yang telah disenaraikan yang memberi impak yang besar kepada pendapatan rakyat dan negara. Dan saya ingin penjelasan juga berkaitan dengan 120100 iaitu wang amanah tabung bantuan perubatan. Saya ingin penjelasan berapa ramai yang telah mendapat manfaat daripada tabung ini dan apakah mekanisme yang dibuat untuk penambahbaikan untuk memastikan supaya golongan-golongan terutama mereka yang B40 miskin mendapat manfaat daripada wang amanah tabung perubatan ini. Dan saya ingin juga penjelasan tentang 020500 subsidi dan bantuan wang tunai yang telah diturunkan daripada 45 bilion kepada 35 bilion. Apakah bentuk bantuan yang telah dikurangkan dan siapakah kumpulan sasarnya dan apakah mekanismenya? Dan begitu juga saya ingin penjelasan tentang 1700100 berkaitan dengan bayaran balik cukai barangan dan perkhidmatan CBP yang telah diselesaikan oleh pihak kerajaan. Setakat ini apakah pencapaiannya dan sejauh mana pencapaian kerajaan untuk menongtahkan kemiskinan? Dan saya ingin penjelasan sekali lagi dalam dewan ini bagaimana angka 18,000 yang dikatakan miskin Tegar ini yang hanya tinggal 18,000, sedang kita tengok data-data daripada Kementerian Keekonomi dan kementerian yang lain sangat berbeza. Jadi macam mana mekanisme pengiraan ini dibuat dan bilakah yang dijanjikan oleh PMX kita untuk menoktahkan kemiskinan ini dapat dicapai? Terima kasih Tuan Di Pertua.